السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam perkara yang berkaitan dengan rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa bulan Ramadan. Dan yang kelima, mengerjakan haji sekiranya berkemampuan. Dan insya-Allah hari ini kita akan masuk perkara yang berkaitan dengan rukun Islam yang kedua, iaitu berkaitan dengan solat. Sebelum itu diceritakan tentang hukum-hukum dalam Islam. Ada 5 hukum dalam Islam. Maknanya setiap perkara di dalam Islam ini ada hukumnya. Tak ada satu pun perbuatan yang kita lakukan di atas muka bumi ini yang tak ada hukum. Tak ada. Perbuatan yang kita lakukan, dia mesti ada hukum dalam Islam. Maknanya semua perbuatan yang kita buat pasti dia ada kena-mengena dengan agama. Tak ada satu pun perkara yang kita buat tiba-tiba perkara tu tak ada kena-mengena dengan agama. Itu tak ada. Ada orang kata nak sukan-sukan je lah. Apa sibuk halal haram boleh tak boleh, sukan je lah. Dalam sukan pun ada kena-mengena dengan agama. Lepas tu, bab apa lagi kita nak cerita? Ekonomi. Kita nak ekonomi kuat. Asyik halal haram. Ini ekonomi je, tak ada kena-mengena dengan agama. Ada kena-mengena dengan agama. Lepas tu pula, mentadbir negara. Mentadbir negara, ni pula pilihan raya tak? Ada kena-mengena tak dengan agama? Tapi ada orang kata, mana ada kena-mengena dengan agama? Ini ikut pandai-pandai sendirilah. Itu agama lain bolehlah. Kalau agama lain memang macam itulah. Sebab agama lain yang dia faham agama itu ialah perkara yang dia lakukan, ibadat yang dilakukan di tempat-tempat ibadat. Tapi Islam, agama dalam Islam bukan macam tu. Islam ini mengatur kehidupan kita. Maka setiap benda yang kita buat mesti ada hukum dia di dalam Islam. Hukum ini pula terpecah kepada 5 perkara. 5. Pertama, wajib ataupun fardu. Dalam mazhab Syafi'i ini wajib fardu samalah. Wajib ataupun fardu. Yang kedua, haram. Yang ketiga, sunat. Yang keempat, makruh. Yang kelima, mubah ataupun harus. Semua benda yang kita buat ni takkan keluar daripada 5 hukum tersebut.
Termasuk apa benda lah, kita nak kahwin ke, berkawan ke, nak belanja orang. Ada orang kita belanja, oh bagus, sunat belanja dia. Ada yang harus, ada yang haram kita belanja dia. Kita nak bantu orang pun ada hukum. Bukan semua orang kita boleh bantu. Kadang-kadang jadi haram kita bantu dia. Bila haram, ada implikasi dia. Jadi bila perkara itu wajib, maka benda itu maksudnya perkara tersebut dituntut untuk kita lakukan dan diberi pahala atau ganjaran bagi mereka yang melaksanakan perkara wajib tadi. Kalau tak buat perkara wajib tadi, maka orang tersebut dianggap berdosa dan mendapat seksaan kerana meninggalkan perkara wajib. Perkara wajib ni perkara yang dituntut kita buat. Kalau kita buat, boleh pahala. Kalau tak buat, berdosa. Yang kedua, haram. Haram, perkara yang dituntut kita meninggalkannya, tinggalkan. Dan dikenakan seksa atau dosa ke atas orang yang melakukannya. Benda haram dituntut. Bukan boleh pilih-pilih, ikut suka saya lah, nak buat ke tak nak buat, ikut saya lah. Tak ada. Benda wajib, benda haram, benda yang dituntut. Kita dah mengaku sebagai seorang Muslim, maka kita dituntut sama ada melakukan benda yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram. Dituntut mesti. Tapi kalau dia tak masuk Islam, tak dituntut lah. Itu bila kita ucap 2 kalimah syahadah, maka kita telah menyerah diri kepada Allah dan kita nak tunduk di bawah perintah Allah. Bila Allah tuntut kita buat benda wajib, kita buat. Bila Allah tuntut kita tinggalkan benda haram, kita tinggalkan. Kita patuh perintah Allah, boleh pahala. Kita menentang, melawan, melanggar perintah Allah, boleh dosa. Yang ketiga, sunat, iaitu perkara yang digalakkan oleh syarak. Digalakkan, bukan dituntut mesti, tidak. Digalakkan. Digalakkan apa? Untuk melakukannya. Beza dengan makruh. Makruh perkara yang digalakkan. Digalakkan apa? Untuk ditinggalkan. Susah, senang tak? Sunat perkara digalakkan, kita lakukan. Kalau buat, boleh pahala. Kalau tak buat, tak berdosa. Makruh perkara yang digalakkan kita meninggalkannya. Tetapi jika dibuat, tidak mendapat dosa seperti mana benda haram tadi. Tidaklah dosa seperti haram. Yang kelima, mubah. Mubah ni ataupun harus ataupun jaiz, iaitu perkara yang apa nak cakap perkara yang tidak dikenakan dosa dan tidak diberi pahala ke atas yang melakukannya ataupun meninggalkannya. Benda mubah ni banyaklah, benda harus ni. Benda harus ni banyak. Asal benda harus tu tak ada dosa, tak ada pahala. Tapi kalau kita buat benda harus itu dengan sesuatu niat, maka dia akan mendatangkan hukum yang lain lah. Contohnya tuan-tuan duduk kat rumah, harus ke haram duduk di rumah? Kalau duduk kat rumah kan, tuan-tuan pun duduk atas kursi, haram ke harus? Harus. Tuan-tuan duduk kat tepi jalan, haram ke harus? Harus. Tak? Tuan-tuan duduk dalam surau ni, harus ke haram? Ke wajib? Asal duduk itu harus. Tapi kalau tuan-tuan masuk tadi, tuan-tuan niat iktikaf, dia jadi sunat. Asal duduk itu harus. Tapi kalau duduk tengok benda maksiat, jadi gitulah. Benda harus ni dia boleh bertukar-tukar. Jadi tak ada satu benda pun yang kita buat ini tiba-tiba tak ada kena-mengena dengan Islam, tu tak ada. Habis. Semayang 5 waktu. Ini nak cerita pasal semayang. Dalam bahasa Arab, as-salah bermakna doa. Salat dari segi makna doa. Dan menurut istilah
Menurut istilah agama, solat adalah beberapa perkataan dan perbuatan, iaitu perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Itulah solat. Solat ni adalah apa? Perkataan-perkataan tertentu, perbuatan-perbuatan tertentu, dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Bila kita dah takbiratul ihram, maknanya kita dah mula solat. Selagi belum takbiratul ihram, maka kita tidak dipanggil orang yang bersolat. Orang yang solat bermula daripada takbiratul ihram. Baik. Sebelum melakukan sembahyang, hendaklah bersuci terlebih dahulu. Syarat sah sembahyang mesti ada wudu. Di sini di antara yang terpenting adalah berwudu atau mengambil air sembahyang. Jadi kita kena dalam keadaan bersuci. Antara perkara yang berkaitan dengan bersuci ini ialah mesti ada wudu. Wudu ataupun mengambil air sembahyang. Jadi dia nak ceritalah seberengkas tentang wudu. Tentang wudu. Syarat wudu. Syarat wudu. Syarat wudu Islam. Apa makna syarat wuduk ni? Islam. Yang kedua, mumayyiz. Ketiga, tidak berhadas besar. Keempat, menggunakan air yang suci lagi menyucikan. Kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit seperti getah dan sebagainya. Apa makna syarat wuduk? Apa makna syarat wuduk? Yang tuan-tuan faham? Syarat wuduk apa? Kalau ada syarat ni baru sah wudu. Kalau tak ada syarat ni tak sah wudu. Syarat wudu makna syarat sah wudu. Pertama sekali Islam. Kalau orang kafir tu dia berwudu tak sah dia. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz ni kerana wudu ini adalah benda ibadat, maka perkara ibadat wajib kepada niat. Sedangkan orang yang tidak beragama Islam dan orang yang belum mumayyiz tidak diberi hak untuk berniat. Syarat dia tadi Islam, yang kedua mumayyiz. Disebabkan wudu ini ibadat, maka dia perlukan niat. Jadi orang yang bukan Islam dan orang yang belum mumayyiz, dia tidak ada kelayakan untuk berniat. Budak ni lagi-lagi kan? Budak ni lagi-lagi nak? Budak ni mumayyiz ke tidak? Ni mumayyiz ke tidak? Mumayyiz ke tidak? Mumayyiz ni macam mana kita nak kenal? Mumayyiz macam mana nak kenal? Macam mana kenal? Sempurna akal. Mumayyiz lain, baligh lain. Mumayyiz lain, baligh lain. Mumayyiz ni dianggap seseorang tu mumayyiz apabila dia boleh membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau dia nak makan, dia boleh makan sendiri. Kalau dia nak bersih daripada hadas kecil, hadas besar, dia boleh buat sendiri. Itu mumayyiz lah. Boleh. Maknanya dia boleh urus diri dia lah. Mumayyiz. Dia boleh, kalau dia masuk tandas ke apa, dia boleh selesai sendiri. Dan dia tahu yang ni elok, yang ni tak elok. Itu mumayyiz. Biasanya, kebiasaannya umur 6 tahun, 5 tahun, mumayyiz lah. Baligh lain. Baligh, orang Melayu cakap sampai umur. Kan, Melayu macam-macam sampai umur. 60 tahun pun dia kata dah sampai umur dah Ustaz. 60 tahun pencen. Baligh ni pula kalau dah berumur 9 tahun. Bagi perempuan dah berumur 9 tahun ataupun telah ada haid ataupun mani, keluar mani. Tapi automatik seseorang itu jadi apa tadi? Bukan mumayyiz, jadi baligh
apabila umur 15 tahun. Automatik jadi. Sama dia keluar haid ke tak keluar haid ke, 15 tahun balik. Habis. Yang kedua, mumayyiz. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Pasal tu orang yang berhadas besar tak sah wuduk dia. Tak sah wuduk dia. Orang yang haid nifas ni, dia tak dibenarkan berwuduk. Sebab wuduk pun tak sah. Kemudian 4, menggunakan air yang suci lagi menyucikan. Syarat sah wuduk itu kalau kita guna air yang mutlak, air yang ada kekuatan. Apa dia? Air yang pada diri dia suci, kemudian dia ada kekuatan untuk menyucikan benda lain. Itu maknanya suci pada dirinya dan boleh menyucikan yang lain. Pada diri dia suci dan dia ada kekuatan untuk menyucikan benda lain. Maka air itulah yang boleh digunakan untuk berwudu. Dia panggil air mutlak yang tidak dikait dengan apa-apa. Air teh suci ke tidak? Air teh. Air teh suci ke tidak? Suci ke tidak air teh? Air teh minum selalu tak? Suci ke tidak? Suci lah, kalau tidak mana boleh minum. Ada? Tapi dia boleh menyucikan benda lain tak? Kalau ada najis dia boleh menyucikan tak? Kalau kita ada hadas kecil dia boleh menyucikan tak? Dia tak boleh menyucikan. Jadi dia dipanggil apa? Air yang suci pada dirinya, tapi tak boleh menyucikan yang lain. Ada faham? Susah ke belajar? Senang tak? Belik-belik ke? Tak ada, straight forward kan? Mudah aja benda semua ni. Okay, habis. Yang lain kena cari kitab fiqah lah tak? Yang kelima, tidak ada perkara yang menghalangi sampainya air ke kulit. Kita kan nak wuduk, kena basuh muka, kena basuh tangan, mesti air tu kena kulit. Jadi tidak ada benda yang menghalangi air daripada kena kulit. Kalau ada getah, ada cat yang menyebabkan air tak kena kulit, maka tak sah lah wuduk. Jadi semua 5 syarat ni mesti ada, barulah wuduk kita sah. Kemudian nak boleh kata wuduk kita sah, tadi 5 syarat tu dah ada. Kemudian bila kita berwuduk, kita kena jaga rukun-rukun wuduk. Apa pula rukun-rukun wuduk ni? Apa pula rukun-rukun wuduk? Maksudnya ketika kita buat perbuatan tu, rukun-rukun ni semua mesti ada. Itu panggil rukun. Macam kita nak semayang, dia ada syarat sah semayang. Macam tadi kan, syarat sah wuduk, benda yang luar daripada wuduk. Macam tu juga syarat sah semayang, luar daripada semayang. Kemudian bila nak semayang, ketika semayang kita kena laksanakan apa? Rukun-rukun solat. Betul? Gitulah. Jadi rukun ni perkara yang berkaitan dengan ibadat tersebut mesti buat. Kalau salah satu tinggal, tak sah. Rukun wudu ataupun dipanggil fardu wudu. Pertama, niat. Jadi hendaklah kita berniat kalau wudu mengangkat hadas. Niat tu dalam hati. Kita tak boleh ambil air macam letak kat muka tapi tak niat apa-apa, tak boleh. Setiap ibadat memerlukan niat. Kalau kita nak angkat hadas kecil, maka kita niatlah wudu itu. Kita niat wuduk lah. Kita niat wuduk. Bila masa nak niat? Ketika kita wuduk ni, bila masa kita nak niat? Niat ialah ketika permulaan amalan tersebut. Dalam wuduk ini, mana yang wajib? Masa bila wajib? Masa basuh muka. Maka itulah permulaan wajib. Maka ketika itulah niat wuduk. Makna ketika air kena ke muka. Ketika itulah kita wuduk. Habis yang sebelum tu basuh tangan ni semua macam mana? Basuh tangan kumur-kumur ni,
tak ada pahala lah. Kalau kita nak pahala, ketika basuh tangan tu kita niat ini sunat wudu, baru boleh pahala. Kalau tidak, tak ada pahala lah. Sebab niat tadi masa nak basuh muka. Sebelum basuh muka, kita basuh tangan ni, basuh komo-komo ni, basuh air dalam hidung, kita tak ada niat apa-apa. Tak adalah apa-apa. Kalau nak pahala, kita niat yang ni sunat wudu. Boleh? Sunat wudu. Jadi wudu, niat dia ketika membasuh muka. Yang kedua, rukun yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka. Jadi muka ni wajib dibasuh. Kawasan dia mana? Kawasan muka yang wajib dibasuh adalah dari tempat tumbuh rambut daripada sebelah atas sampai kedua tulang dagu sebelah bawah. Kalau ikut panjang ke? Kan? Daripada mula tumbuh rambut sehinggalah ke tulang ni, dagu. Bukan tulang kat atas, kat bawah ni, dagu. Tumbuh rambut ikut kebiasaan manusia. Ada orang rambut dia 5 kaki lagi, bukan 5 kaki lah, belakang lagi, kan? Belakang kata kan, belakang ni baru tumbuh rambut. Jadi dia, bagi orang tu, muka dia, had muka dia mana? Tadi cerita had muka daripada tempat tumbuh rambut, kan? Kalau saya, rambut saya kat sini, biasalah kan, normal lah kan. Okey. Sekarang kalau orang tu rambut dia mula kat sini, jadi had muka dia mana? Had muka dia sini. Had muka dia sini. Salah lah tu. Had muka dia tetap kat sini juga. Maknanya kalau letak 4 jari tu, macam tu je lah, tetap kat sini juga, walaupun rambut dia mula kat sini. Boleh. Kalau dia botak, kalau rambut mula kat sini, kalau dia botak, lagi teruk, kita tak jumpa rambut. Tetap kat sini juga. Had muka dia mula kat sini. Had muka dia kalau letak 4 jari, itulah mula. Daripada atas ke bawah, dagu. Kemudian lintangnya pula, lebarnya pula daripada telinga ke telinga satu lagi. Daripada telinga ni lah. Maka semua kawasan ni maka kena basuh, kan? Kena basuh. Seluruh bahagian muka tersebut wajib dibasuh, tidak boleh ketinggalan sedikit pun, bahkan wajib dilebihkan sedikit supaya meyakinkan. Maka disebabkan kita tak pasti yang ni rambut kena ke tak kena ke, kena tak kena, maka dia suruh lebihkan. Bila lebih, pasti dah kena, pasti dah masuk yang wajib. Macam tu dagu ni, kalau kita main-main kat sini, dagu ni takut tak kena, maka dia lebihkan. Dia lebihkan. Yang ketiga, membasuh 2 tangan sampai ke siku. Siku pun wajib dibasuh. Basuh tangan mula daripada sini, daripada jari, bukan daripada sini. Basuh tangan ni daripada sini sampailah siku. Siku kena basuh. Jadi disebabkan siku pun kena basuh, maka kita pun lebihkan daripada siku, supaya siku tu pasti dah dibasuh. Gitu. Kemudian mana dia? Menyapu sebahagian daripada kepala dengan air. Menyapu sebahagian daripada kepala dengan air. Sapu je lah. Sapu ni berbeza dengan basuh. Yang tadi semua basuh. Tak boleh ambil air macam ni. Tak boleh ambil air macam ni, tak boleh. Dia kena basuh. Basuh tu mesti air menitik. Tu. Adapun sapu, ambil air sapu je lah. Ambil air sapu kepala. Sapu kepala tu maksud apa? Sapu kulit kepala. Tapi kita ada rambut, maka cukuplah sapu pada rambut. Cukup sapu pada rambut. Dia suruh sapu kepala. Sapu kepala. Apa maksud kepala? Kulit rambut ni. Kulit kepala, bukan kulit rambut. Sapu kepala maksudnya sapu kulit kepala. Betul? Faham? Tapi kita ada rambut. Bila kita ada rambut, memadai kita
menyapu rambut, kan? Memadai menyapu rambut. Tapi rambut yang mana ya? Rambut yang berada di dalam had kepala. Rambut yang kita kena sapu itu mestilah rambut yang berada pada had kepala. Macam perempuan ni, perempuan. Kadang-kadang dia berwuduk kan. Ni kepala, rambut. Jadi dia kan pakai tudung. Lepas tu bila nak sapu rambut, dia angkat tudung dia sikit, dia sapu rambut kat sini. Rambut yang ada kat sini luar daripada had kepala. Kepalanya ke sini. Kepala sini je. Nak sapu rambut, mesti sapu rambut yang berada di dalam had kepala. Tak boleh sapu rambut yang kat sini. Ini bukan had kepala. Kepala sini je. Boleh faham? Boleh? Jangan sapu di luar had kepala. Habis. Yang kelima, membasuh dua kaki. Membasuh dua kaki sampai kedua buku lali. Kaki, jari-jari itu semua kena basuh. Yang keenam, tertib. Tertib, iaitu rukun-rukun di atas tadi mestilah mengikut satu-satu. Daripada niat, basuh muka, kemudian yang lain. Adapun niat basuh muka ni memang sekalilah. Kedua-duanya wajib dia lakukan bertertib dan didahulukan daripada yang lain. Habis. Itu cerita rukun-rukun wuduk. Ini perkara yang mesti kita buat ketika berwuduk. Lepas tu kita tuan-tuan, bila berwuduk ni banyak benda-benda sunat. Banyak benda-benda sunat. Benda-benda sunat. Antara benda sunat apa? Dia tak ceritalah kat sini tak? Antaranya apa? Sebelum wuduk itu boleh basuh tangan, basuh pergelangan tangan, sebelum tu pula bismillah. Itu semua sunat-sunat dah. Lepas tu komo-komo, masuk air dalam hidung, itu sunat. Kemudian telinga, basuh telinga, itu pun sunat. Kemudian ada sunat lagi, iaitu kita ketika membasuh, kita menggosok. Basuh ni tuan-tuan, buka air, pipe, kita nak basuh tangan ni, letak tangan gini, kira basuh lah. Tapi ada sunat lagi, iaitu kita sapu, kan, gosok. Itu sunat. Jadi bila kita buat macam tu, kita sapu, letak air, kemudian kita gosok-gosok, maka keyakinan kita lebih kuat bahawa semua tempat yang wajib itu telah kita basuh. Kalau ambil air letak. Lah sini tak tahu kena ke tak kena. Lepas tu ambil wuduk ni, mula-mula ambil air letak kat atas ni. Basuh ni dulu. Yang tepi-tepi ni basuh. Lepas tu bawa tengah-tengah. Yang ini semua selesai dulu. Jangan ambil air main letak je ni. Jangan. Sebab kalau ada satu bahagian daripada muka ataupun anggota yang wajib dibasuh, tiba-tiba ada satu bahagian yang tidak dibasuh, maka tak sah semayang. Seperti mana dalam hadis sebut, orang ni wuduk lebih kurang ada satu tempat yang tak dibasuh kaki dia tu. Wailul lil aqab minan nar. Kecelakaan bagi orang yang wuduk tapi tak sempurna. Maka kita dalam bab wuduk ni kena berhati-hati, jangan ambil mudah aja. Jangan budak macam bawa budak tadika ambil wuduk, jangan. Jadi bila kita berwuduk itu, kita kena hayatilah yang ni kena basuh betul, yang ni sebagainya. Kena. Baik, perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Boleh habis ke? Perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Sunat tu yang tadi rukun yang ke-6 daripada wuduk tadi, tertib tak? Tertib ni pada rukun-rukun. Pada rukun. Tapi bila kita nak wuduk, kan, ada benda-benda sunat, betul tak? Ada benda-benda sunat. Maka kita buatlah urutan sunat dengan rukun tadi. Kita ikutlah urutan dia. Contoh, kita nak masukkan air ke dalam hidung. Betul? Masukkan air ke dalam hidung itu sunat ke rukun? Wuduk? Sunat.
Tapi tempat dia waktu bila? Tempat dia waktu bila? Iaitu sebelum daripada basuh muka. Kan? Selepas kita komo-komo, kita pun masuk air dalam hidung, betul? Itu tempat dia sunat tu. Tapi kalau kita dah komo-komo, lepas tu dah basuh muka, dah tak ada sunat dah kita masukkan air dalam hidung. Sebab dah terlepas tempat dia. Boleh? Dah terlepas. Maka sunat itu kena ikut juga urutan dia. Kalau kita nak buat sunat, kena basuh balik muka. Macam tu. Tapi yang rukun ni tertib pada segala rukun. Tapi bila nak buat sunat, nak pahala sunat, kena ikut juga urutan dia. Perkara yang membatalkan wudu. Keluar sesuatu daripada dua saluran kemaluan kubul, kemaluan depan, dan dubur, kemaluan belakang. Keluar sesuatu, atau keluar sesuatu daripada dua saluran, ataupun keluar daripada salah satu daripada dua saluran tu. Salah satu keluar, batal. Sama ada yang keluar tu berupa benda atau angin, batal. Asal nama keluar, batal. Sama ada yang keluar benda yang biasa ataupun yang tidak biasa. Asalkan benda tu keluar, maka batal wudu. Benda biasa ke, benda tak biasa ke, tetap batal wudu. Seperti darah, batal lah wudu. Ataupun keluar itu najis ataupun ulat. Cacing keluar tak? Batal tak? Batal tak wudu? Batal lah. Batal. Keluar sesuatu daripada dua kemaluan, sama ada benda biasa ataupun benda tak biasa. Ada orang dia telan duit shilling, kan? Lepas tu bila dia, lepas tu duit shilling tu keluar daripada dubur dia. Betul? Kalau masuk 50 sen, keluar 50 sen lah. Dia tak ada masuk 10 sen, keluar RM1, tak ada. Kalau macam tu, ramai orang telan. Tak? Persoalan dia. Batal tak wudu? Batal ke wudu? Batal sebab keluar sesuatu daripada dua kemaluan. Baik. Duit tu najis ke tidak? Keluar daripada dua kemaluan tu najis ke tidak? Dia tak najis lah. Tak najis dia. Boleh ambil pergi beli lagi lah, kuih muih ke. Dia tak najis. Kalau dia saja yang keluar, tak ada sekali dengan najis, dia suci je lah. Dia suci sebab dia bukan najis. Kalau keluar dengan najis sekali dengan benda tu, maka dia dipanggil mutanajis. Mutanajis apa? Benda yang kena najis. Najis lain, mutanajis lain. Yang kedua, macam ulat-ulat cacing tu semua, dia suci. Dia bukan najis. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal, batal wudu. Macam mana hilang akal? Hilang akal kadang-kadang disebabkan mabuk. Minum benda yang mengharamkan dan sebagainya, mabuk, hilang akal lah. Ataupun gila. Itu semua hilang akal. Juga terbatal wudu. Tadi hilang akal disebabkan mabuk, gila, kan Nabi tak? Termasuk juga terbatal wudu kerana tidur. Tidur pun sebahagian daripada hilang akal, betul tak? Tapi tidur ni ada syarat yang menyebabkan batal wudu. Beza dengan mabuk gila tadi. Asal mabuk gila memang batal, tak dicerita banyak. Tapi kalau tidur, tengok dulu. Bila tidur ni dianggap batal wudu? Kalau kita tidur tidak tetap punggung. Maknanya dubur kita ni tidak tetap pada tempat duduk.
Kalau tubuh kita tidur dalam keadaan punggung kita ni tetap dalam dekat tempat duduk ni macam sekarang ni tuan-tuan, duduk macam ni kan, maka walaupun dia tidur lama sekalipun tak batal wuduk. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau angin keluar dia boleh sedar. Tapi kalau dah terangkat punggung, papan punggung dah terangkat, masa tu waktu tu kita sedang tidur, batal wuduk. Sama ada keluar angin ke tak keluar angin, batal wuduk. Tetapi orang yang tidur dengan duduk yang tetap, tidaklah batal wuduknya. Tidur dengan duduk yang tetap, makna duduk dalam keadaan punggung dia tetap. Tapi kalau kita angkat kaki lah apa dalam keadaan kita tidur, lepas tu terangkat kaki kan, itu batal lah. Sebab punggung kita bergerak dalam keadaan kita tidur. Tuan-tuan naik bas tak? Tuan-tuan naik bas, tuan-tuan tidur dalam bas. Masa duduk dalam bas tu, tidur, tak batal wuduk. Pasal punggung kita tetap dekat tempat duduk tu. Tiba dah tidur, tiba-tiba driver tu dia langgar bumper. Dia langgar bumper dia panggil apa? Bonggol. Dia langgar bonggol. Jadi dalam masa kita tidur tu dia langgar bonggol, kita pun terangkat dalam keadaan kita tidur, maka batal wuduk. Boleh? Habis. Yang ketiga yang membatalkan wuduk. Tapi kalau kita duduk kan, macam-macam bentuk cara duduk ni, angkat kaki lah, apa benda lah ni semua kan, tapi kita tak tidur, batal tak wuduk? Kita angkat kaki lah, apalah, melunjur lah, kita duduk macam tu, batal tak wuduk? Tak batal lah, pasal kita tak tidur kan. Yang ketiga yang membatalkan wuduk, bersentuh kulit lelaki dengan kulit perempuan. Bersentuh kulit bersentuh kulit lelaki dengan kulit perempuan. Dengan bersentuh itu batallah wuduk. Wuduk siapa yang batal? Wuduk orang yang menyentuh dan orang yang kena sentuh. Bersentuh kulit batal wuduk. Siapa yang batal wuduk dia? Orang yang menyentuh, orang yang kena sentuh. Tapi ada syarat. Syarat dia apa? Syaratnya keadaan kedua-duanya sudah sampai umur. Apa pula sampai umur ni? Dan dah sampai umur. Dan antara kedua-duanya bukan muhrim. Tadi syarat sampai umur. Maknanya budak ni dah tahu dah perkara yang berkaitan dengan suami isteri dia. Dia dah ada perasaan suka laki, suka perempuan, perempuan suka laki, dia dah ada perasaan. Kan? Yang kedua, dia tu bukan, dia tulis muhrim. Muhrim ke? Bukan muhrim. Muhrim tu orang yang ihram, mahram. Dia sepatutnya mahram. Kan mahram kan? Orang tu pula bukan mahram kita. Apa makna bukan mahram? Makna orang tu kita boleh nikah. Sama ada sekarang ke ataupun akan datang ke, boleh nikah. Contoh dia, kita baca dulu. Sama ada muhrim dari segi keturunan, mahram tu dari segi keturunan, ataupun mahram disebabkan pertalian persusuan, ataupun mahram disebabkan perkahwinan. Jadi kita ni kalau pegang budak ni, katalah budak yang lari tu laki perempuan tadi. Kita kata perempuan lah, perempuan. Kita kata dia perempuan, dia budak lagi kan. Kita pun salam dengan dia. Batal tak wuduk kita? Tak batal lah, sebab dia tak tahu apa benda lagi. Baik. Satu. Kemudian orang yang kita sentuh tu pula bukan mahram. Itu had. Kalau sentuh tak batal kalau dah tua batal. Ada orang tua tu dia perempuan,
Dia kata, tak apalah, bolehlah salam, dia cakap dengan saya. Bolehlah salam, dia nak sangat salam. Tak boleh lah. Kemudian bersentuh kulit batal kalau dia bukan mahram kita. Mahram ni orang yang tak boleh kita nikah. Kalau bukan mahram makna orang yang kita boleh nikah. Siapa yang jadi mahram kita tak boleh nikah ni? Iaitu disebabkan keturunan. Orang yang ibu bapa kita, adik-beradik ibu bapa kita, maka itu mahram bagi kita. Adik-beradik kita mahram bagi kita. Anak saudara adik-beradik kita, cucu ni semua ke bawah semua mahram bagi kita. Saya ulang balik. Mahram kita siapa? Ibu bapa kita, adik-beradik ibu bapa, adik-beradik sebelah ibu bapa, sama ada lelaki perempuan, itu mahram kita. Nenek, atuk ni semua mahram kita. Adik-beradik atuk, adik-beradik nenek, itu mahram. Kemudian adik-beradik kita, lelaki perempuan, adik-beradik daripada ibu bapa yang sama ataupun seibu ataupun sebapa, semua tu mahram. Yang ketiga siapa lagi mahram? Anak kepada adik-beradik kita. Dia panggil apa? Anak saudara. Betul? Kan? Anak saudara. Ini anak kepada adik-beradik kita. Baik lelaki perempuan, itu mahram kita. Tak boleh kahwin. Macam tu juga cucu bagi adik-beradik kita, cicit bagi adik-beradik kita, mahram. Boleh? Sekarang saya dengan makcik saya perempuan, makcik mestilah perempuan tak? Tak ada makcik lelaki tak? Saya dengan makcik saya mahram ke tidak? Saya dengan pakcik saya mahram ke tidak? Saya dengan pakcik memanglah mahram, tak boleh kahwin lelaki dengan lelaki kan? Adik perempuan dengan pakcik mahram ke tidak? Adik perempuan saya dengan pakcik dia, pakcik mahram. Adik perempuan saya, saya dengan pakcik lah, senang. Saya dengan pakcik mahram. Isteri pakcik saya tu dengan saya macam mana? Itu bukan mahram. Tuan-tuan tak boleh salam, tak boleh bersentuh. Makna yang selain daripada yang saya cakap tu, semua tak boleh. Semua tak boleh. Termasuklah sepupu, sepapat, kan? Itu semua tak boleh. Yang boleh tadi adik-beradik ibu bapa, dan juga yang ke atas, atuk, nenek. Ada pun yang tepi-tepi ni semua tak boleh. Saya dengan adik-beradik saya mahram lah, tak boleh kahwin. Tapi isteri bagi adik lelaki saya, isteri adik lelaki saya mahram ke tidak? Isteri adik-beradik saya, isteri adik saya, boleh tak saya bersentuh dengan dia? Dia kira adik ipar kan? Adik ipar, kakak ipar, tu semua tak boleh. Macam tu juga anak saudara. Anak saudara tu mahram kita, tapi isteri anak saudara kita tak boleh bersentuh dengan kita. Okay. Kemudian ada yang disebabkan pertalian persusuan. Kita jarang azan dulu. Tak payahlah azan, saya habiskan dulu lah. Azan dulu.
Kemudian ada yang jadi mahram kita disebabkan susuan. Pasal seorang ni ketika dia kecil dia menyusu dengan orang lain, maka orang tu jadi mahram dia, perempuan tu jadi mahram dia. Kemudian mahram disebabkan perkahwinan. Mahram yang disebabkan perkahwinan ni, bila dah kahwin, maka ibu bapa pasangan kita, ibu bapa pasangan kita jadi mahram muabbad, mahram yang selama-lama. Walaupun lepas kita cerai, isteri ataupun suami itu cerai, tetap pak mentua, mak mentua tu mahram kita. Dia kuat tu, jangan main-main. Beza dengan adik-adik ipar ni. Saya kahwin dengan isteri saya, kan? Isteri saya ada adik-beradik perempuan, kan? Adik-beradik perempuan. Jadi adik-beradik perempuan tu dengan saya adik ipar, kan? Adik ipar. Tapi boleh tak saya kahwin dia? Boleh tak saya kahwin adik ipar saya ketika isteri saya hidup? Tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau isteri dah tak ada, boleh kahwin? Ataupun cerai, boleh kahwin tak dengan adik ipar? Boleh. Lepas tu dengan adik ipar ni tak boleh bersentuh, sebab dia orang ajnabi, orang luar. Yang kita bila berkahwin ni, yang kita boleh sentuh ialah ibu bapa pasangan kita. Adapun makcik dia, makcik isteri saya punya makcik, saya boleh sentuh tak? Tak boleh. Maknanya kalau nak senang faham, kalau kahwin, ibu bapa pak mentua, ibu bapa mentua, mak mentua, itu je lah boleh sentuh. Yang lain tak boleh sentuh. Senang gitu. Habis. Keempat yang membatalkan wuduk. Membatalkan wuduk ni antaranya menyentuh kemaluan. Tadi menyentuh kulit sama kulit. Batal wuduk orang yang menyentuh orang yang kena sentuh. Batal. Sekarang ni pula menyentuh kemaluan atau pintu dubur, iaitu halaqah dubur. Halaqah dubur ni dubur tu lah dubur. Halaqah dubur lah, pintu dubur lah, permulaan dubur tu. Tapi kalau kita pegang papan punggung tak batal. Kita pegang telur tak batal. Tapi menyentuh kemaluan batal. Menyentuh halaqah dubur tu lah, dubur tu batal. Tapi menyentuh dengan apa batal? Kalau kita menyentuh dengan perut tapak tangan. Menyentuh, kita sentuh kemaluan tu dengan tapak tangan, perut tapak tangan, maka barulah batal. Tapi kalau kita sentuh dia dengan handphone, batal tak? Tak batal. Kita sentuh dia dengan garpu, batal tak? Tak batal. Tak? Jadi sentuh dengan tapak tangan, perut tapak tangan. Apa yang dia maksudkan dengan perut tapak tangan? Perut tapak tangan ni gini. Kalau kita letak tangan kita ni, cantumkan tangan ni, mana yang bertemu, itulah yang kita tak boleh sentuh. Sekarang ni jari ni dengan jari ni sentuh tak? Maka kita tak boleh sentuh dengan jari ni. Baik, sekarang tepi ni dengan tepi ni sentuh tak? Sentuh tak? Tak sentuh. Jadi kalau dah terlampau pandai belajar, kalau kita nak pegang juga kemaluan kita, boleh pegang macam ni. Batal tak? Batal tak? Tak batal. Pasal dia bukan perut tapak tangan. Itu kalau dah pandai lah mengaji tak? Ni perut tapak tangan ni. Kalau dia nak lebih pandai lagi, bila dia dah gatal, dia pun letak macam ni. Batal tak? Kat kemaluan dia macam ni, batal? Tak batal, sebab yang ini bukan perut tapak tangan. Ini perut tapak tangan yang terkena ni. Baik. Sama ada yang kita sentuh itu kemaluan kita, batal. Ataupun kita sentuh kemaluan orang lain, batal. Sama ada kemaluan orang lain itu kemaluan orang yang dewasa ataupun kanak-kanak, batal. Jadi katalah
Ada budak ni tak? Anak kecil dia. Anak kecil. Kata dia kencing ke, dia buang air besar, kita nak bersihkan. Kita dah ada wuduk. Jadi kalau kita bersihkan dia, kita guna tangan ni, kena dubur, kena kemaluan dia, batal wuduk. Batal wuduk. Tapi kalau kita bersihkan dia, guna sini, batal tak wuduk? Tak batal lah, gitulah. Boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup. Tak boleh banyak. Sikit-sikit. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat. Ini, yang ini tuan-tuan, menyentuh ni, siapa yang batal wuduk ni? Menyentuh kemaluan, menyentuh dubur ni, siapa yang batal wuduk? Orang yang menyentuh yang batal. Orang yang kena sentuh tak batal. Beza dengan kulit tadi. Beza dengan kulit. Kulit tadi, yang menyentuh, yang kena sentuh, batal. Kan? Katalah orang ni ada wuduk, kemudian mak dia pegang kemaluan anak dia, kan tersentuh, sentuhlah kan kemaluan anak dia. Wuduk siapa yang batal? Mak ada wuduk, anak ni pun ada wuduk, kan? Tak kira lah anak lelaki ke anak perempuan. Tiba-tiba mak ni tersentuh kemaluan anak ni kan, siapa wuduk, siapa yang batal? Wuduk mak ni. Anak ni tak batal sebab dia tak sentuh kemaluan dia, orang lain yang sentuh. Berbeza dengan kulit. Kulit tadi mahram, bukan mahram baru batal. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.